Salam sejahtera murid-murid, sila bersedia untuk belajar bahasa Melayu pada hari ini. Baiklah, sekarang keluarkan buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Hari ini kita akan belajar menggunakan buku teks di muka surat 86. Sekarang sila buka muka surat 86. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini adalah bertindak bijak, alam terpelihara. Baik, dalam pembelajaran kali ini, kita akan dapat mengenal pasti kata nafi dan melengkapkan ayat menggunakan kata nafi. Manakala elemen merentas kurikulum pada hari ini adalah berkaitan dengan kelestarian global. Seperti pada kelas-kelas yang sebelum ini, cikgu sudah terangkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan kelestarian global. Nah, sekarang kita teruskan. Baik, ini merupakan paparan di dalam buku teks kamu di muka surat 86 dengan tajuk Bertindak Bijak, Alam Terpelihara. Baik, kita akan teruskan. Sebelum itu, cikgu akan terangkan kepada kamu dan kita akan mengulang kaji tentang apa itu kata nafi. Mesti ada di antara kamu yang masih ingat ataupun sudah lupa apakah yang dimaksudkan dengan kata nafi. Baik, di sini cikgu akan terangkan. Kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Contoh kata nafi di sini ialah tidak dan juga bukan. Baik, cikgu ulang semula. Kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu, menafikan atau menidakkan. Nah, cikgu harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan menafikan atau menidakkan itu. Baik, kita akan teruskan. Nah, dalam celik bahasa ni, dia sudah terangkan kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Kemudian contoh yang diberikan terdapat dua jenis kata nafi di sini, iaitu tidak. Perkataan tidak ini digunakan sebelum frasa kerja atau frasa adjektif. Baik, cikgu akan terangkan sebentar lagi dengan lebih lanjut. Kemudian perkataan bukan. Perkataan bukan ini pula digunakan sebelum frasa nama dan frasa sendi nama. Baik, kita teruskan. Baik, sekarang kita lihat penerangan yang lebih lanjut tentang kata nafi tidak dan kata nafi bukan. Baik, kata nafi tidak, ia digunakan sebelum frasa kerja dan frasa adjektif seperti yang telah diterangkan tadi. Sekarang kita lihat pula contoh ayat yang mengandungi kata nafi tidak. Perangkap itu tidak dipasang di atas tetapi di bawah ruang dapur. Perangkap itu tidak dipasang di atas tetapi di bawah ruang dapur. Baik, perkataan kata nafi tidak di dalam ayat ini digunakan sebelum frasa kerja. Frasa kerja yang terdapat di dalam ayat ini ialah dipasang. Perkataan dipasang ini adalah frasa kerja ataupun yang kamu senang untuk faham ialah kata kerja. Baik, sekarang kita lihat pula contoh yang kedua, kata nafi bukan. Kata nafi bukan ia digunakan sebelum frasa nama dan frasa sendi nama. Kita lihat dalam contoh ayat ini. Perangkap itu
bukan daripada plastik, tetapi daripada besi. Perangkap itu bukan daripada plastik, tetapi daripada besi. Kita lihat kata nafi bukan yang terdapat di dalam ayat ini terletak ataupun digunakan sebelum frasa nama dan frasa sendi nama. Frasa sendi nama. Frasa nama yang terdapat di dalam ayat ini ialah plastik. Frasa sendi nama daripada. Baik. Perangkap itu bukan daripada plastik, tetapi daripada besi. Perkataan kata nafi bukan dia digunakan sebelum frasa nama dan frasa sendi nama. Daripada plastik ini merupakan frasa sendi nama. Boleh faham kan? Okey, kalau tidak faham ataupun sudah lupa apa itu frasa nama, apa itu frasa sendi nama, sila ulang kaji daripada pembelajaran yang cikgu sudah ajarkan sebelum ini. Jangan lupa, kena ingat semula. Kalau tidak ingat, kena buat ulang kaji. Baik, sekarang kita terus. Baik, sekarang mari kita sama-sama membaca dialog di antara Nora, Pacitan, Dines, dan Chunhan. Kemudian kita kenal pasti kata nafi yang digunakan di dalam perbualan mereka. Tajuk, bertindak bijak alam terpelihara. Baik, sekarang lihat gambar yang terdapat di dalam muka surat ini. Ini gambar apa? Tidak tahu? Tidak pasti? Baik, kita baca dahulu dialog ini, barulah kita mengetahui apakah benda yang dipaparkan ini. Baik, Nora. Pacik itu perangkap sampah. Pacitan. Itu bukan perangkap sampah. Itu ialah perangkap minyak masak. Dines. Adakah perangkap itu dipasang di atas ruang dapur kantin sekolah kita? Pacitan. Perangkap itu tidak dipasang di atas, tetapi di bawah ruang dapur. Chunhan. Adakah perangkap itu diperbuat daripada plastik? Pacitan. Perangkap itu bukan daripada plastik, tetapi daripada besi. Dines. Wah, bagusnya perangkap minyak itu. Dengan adanya perangkap minyak itu, alam sekitar tidak tercemar. Oleh sebab itu, air yang mengalir di longkang itu sentiasa bersih. Baik, sekarang kita lihat dan kenal pasti apakah kata nafi yang digunakan di dalam ayat ini. Itu bukan perangkap sampah. Kata nafi. Kata nafi bukan terdapat di dalam ayat ini. Baik, sekarang kita kenal pasti lagi ayat yang seterusnya. Adakah perangkap itu dipasang di atas ruang dapur kantin sekolah kita? Dalam ayat ini tidak ada kata nafi. Seterusnya, perangkap itu tidak dipasang di atas tetapi di bawah ruang dapur. Yang di sini kata nafi tidak sudah ditanda dengan warna merah. Jadi ini merupakan kata nafi yang seterusnya. Baik, sekarang kita teruskan. Adakah perangkap itu diperbuat daripada plastik? Di sini, adakah terdapat kata nafi di sini? Betul, tidak ada. Baik, sekarang kita teruskan. Perangkap itu bukan daripada plastik, tetapi daripada besi. Dalam ayat ini, adakah terdapat kata nafi? Betul, terdapat kata nafi bukan di dalam ayat ini. Baik, kita teruskan.
Wah, bagusnya perangkap minyak itu. Dengan adanya perangkap minyak itu, alam sekitar tidak tercemar. Oleh sebab itu, air yang mengalir di longkang itu sentiasa bersih. Dalam ayat ini, adakah penggunaan kata nafi digunakan? Betul, ada. Dia terletak di sini. Dengan adanya perangkap minyak itu, alam sekitar tidak tercemar. Jadi di sini terdapat kata nafi tidak. Murid-murid sudah paham tentang bagaimana kita menggunakan kata nafi di dalam ayat? Kalau sudah paham, kita teruskan di sini. Baik, perhatikan gambar ini. Apa yang kamu tahu berkaitan dengan gambar ini? Adakah gambar ini gambar longkang? Ataupun apa? Baik, sekarang kita lihat. Lengkapkan menggunakan kata nafi bukan atau tidak. Itu tempat kosong perangkap minyak, tetapi perangkap sampah. Perangkap sampah itu tempat kosong Pakcik Abu yang membinanya, tetapi pihak sekolah. Perangkap sampah itu terletak tempat kosong jauh dari kantin sekolah. Dengan adanya perangkap sampah itu, Pakcik Abu tempat kosong perlu lagi mengutip sampah di dalam longkang. Sampah seperti botol plastik, barangan kaca, tempat kosong untuk dibuang. Sampah ini dapat dikitar semula. Oleh sebab itu, alam sekitar tempat kosong tercemar. Baik, sebelum itu, yang sebelum ni yang tadi tu perbualan di antara Nora, Dines, Chunhan itu adalah berkaitan dengan perangkap minyak. Tetapi kali ini ialah tentang perangkap sampah. Tapi kita kena menggunakan kata nafi untuk melengkapkan petikan ini. Baik. Sekarang kita cuba lengkapkan bersama-sama. Itu lihat di sini. Perangkap minyak. Adakah ini frasa nama? Frasa kerja. Ini bukan frasa kerja. Jadi di sini ialah kata nafi bukan. Itu bukan perangkap minyak, tetapi perangkap sampah. Perangkap sampah itu, tengok di sini, Pakcik Abu. Ini ialah frasa nama. Jadi, kita tidak boleh menggunakan perkataan kata nafi tidak, tapi kita menggunakan kata nafi bukan. Kerana kata nafi bukan digunakan sebelum frasa nama. Perangkap sampah itu bukan Pak Abu yang membinanya, tetapi pihak sekolah. Perangkap sampah itu terletak, ini jauh. Jauh ini merupakan frasa adjektif. Masih ingat lagi frasa adjektif. Jadi, frasa adjektif kita kena gunakan kata nafi tidak. Perangkap sampah itu terletak tidak jauh dari kantin sekolah. Dengan adanya perangkap sampah itu, Pak Abu, tempat kosong sini, perlu lagi mengutip sampah di dalam longkang. Baik, yang ini ialah frasa
bagi frasa kerja. Mengutip itu ialah frasa kerja. Jadi perkataan kata nafi di sini ialah yang sesuai ialah tidak. Pak Abu tidak perlu lagi mengutip sampah di dalam longkang. Sampah seperti botol plastik, barangan kaca, untuk dibuang. Apa perkataan kata nafi yang sesuai di sini? Betul. Sampah seperti botol plastik, barangan kaca, bukan untuk dibuang. Sampah ini dapat digitar semula. Oleh sebab itu, alam sekitar tidak tercemar. Dapat jawapan. Selepas ni, cikgu akan minta kamu untuk menjawab soalan yang sama. Okey, dalam latihan seperti ini. Sebelum tu, cuba ingatkan dulu. Sila salin dan lengkapkan petikan dengan menggunakan kata nafi yang betul. Kemudian tulis di dalam buku pemahaman atau kertas kajang. Dan tulislah dengan tulisan yang kemas dan jelas. Baik. Apa yang kamu perlu tulis? Seperti ini. Itu, sila pastikan kamu menjawab nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ini dengan betul. Dengan jawapan yang betul. Dengan menggunakan kata nafi yang betul. Baik. Latihan kamu hendaklah ditulis seperti ini. Tulis dengan kemas. Ini itu tempat kosong, perangkap minyak, tetapi perangkap sampah. Perangkap itu tempat kosong, Pakcik Abu yang berminanya, tetapi pihak sekolah. Okey, seterusnya tulis seperti ini. Kemudian yang di sini ada dot ni, kamu jangan pula tulis dot. Sebaliknya, kamu tulislah sehingga siap. Kemudian setelah selesai kamu melakukan tugasan, jangan lupa ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Senang sahaja kerja kita pada hari ini, kan? Kerana kita sudah membincangkan jawapan. Baik. Okey, sebelum itu, akhir sekali, suka cikgu memberi peringatan. Jangan lupa hantar hasil kerja kepada cikgu melalui WhatsApp atau Google Classroom. Kemudian tugasan kamu mestilah disiapkan dan dihantar selewat-lewatnya pada hari Sabtu bersama dengan 11 Julai 2020. Baiklah, belajar di rumah, stay at home. Terima kasih.